Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar. Hari ini kita akan buat ujian mendengar kertas 4 ya. Okey, jelas tak apa yang cikgu share dekat skrin? Jelas. Nampak. Okey, bagus-bagus. Okey, jadi sekarang cikgu akan pasang audio ya. Jadi semua kena pasang telinga ya. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey, dengar tak audio ni? Dengar. Okey. Baik, kalau dengar berteruskan. Okey. So arahan tadi dia suruh kamu baca petikan ini sekali imbas. Baca soalan-soalan ini. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kejap. Kek ini sering dihidang. Cikgu salah pasang audio. Sekejap Sorry. Apa tentang kek lapis pula? Anda diberikan masa. Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pembelajaran abad. Yang ni baru betul. Okey dengar Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pembelajaran abad ke-21. Malaysia berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi. Dalam mengorak langkah menuju pendidikan bertaraf dunia, Malaysia perlu membawa satu perubahan untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan di negara ini. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah memperkenalkan konsep pembelajaran abad ke-21 atau PAK21. PAK21 mampu memenuhi keperluan pendidikan sekaligus membawa perubahan baharu dalam dunia pendidikan.
Perubahan paling ketara yang ditonjolkan ialah proses pembelajaran yang berpusatkan murid. Menerusi konsep ini, murid dibimbing untuk berkomunikasi, berkolaboratif, berpemikiran kritis, berkreativiti, mempraktikkan nilai-nilai murni dan etika. Elemen-elemen ini mampu memberikan kesan positif kepada murid-murid. Menerusi PAK 21, peranan guru juga mengalami perubahan. Jika dahulu, guru ialah pengajar serba tahu dengan memberikan penerangan dan penjelasan, kini guru hanya sebagai pemudah cara. Guru membimbing murid untuk mendapatkan maklumat tentang topik yang diajar. Kemudian, mereka akan berbincang dengan murid tentang maklumat tersebut. PAK 21 juga menyaksikan perubahan dari segi teknik pengajaran guru. Jika dahulu guru mengajar murid menggunakan kaedah cakap dan kapur, kini pengajaran berbantukan internet sebagai gerbang ilmu untuk meningkatkan pengetahuan murid. Kaedah pendidikan tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata, sebaliknya memupuk nilai kepentingan ilmu, kerjasama dan ketekunan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan input positif PAK 21 ini, semua pihak haruslah memberikan sokongan padu bagi memastikan elemen-elemen yang diterapkan dalam konsep pendidikan baharu ini diamalkan oleh setiap pendidik dan murid. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, boleh semak jawapan sekarang. Rakaman audio akan dibunyikan sekali lagi. Ulang, dia akan rakaman suara ni dia akan ulang 2 kali. Petikan rencana akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Oh ya ke sama? Dah tahu jawapan lah. Bila Kartik jawab? Tadi Dah bincang skema jawapan ke belum? Kalau tak bincang lagi, tak tahu lagi lah jawapan dia apa. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Pembelajaran abad ke-21. Malaysia berkembang pesat seiring dengan ledakan globalisasi. Dalam mengorak langkah menuju pendidikan bertaraf dunia, Malaysia perlu membawa satu perubahan untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan di negara ini. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM telah memperkenalkan konsep pembelajaran abad ke-21 atau PAK 21. PAK 21 mampu memenuhi keperluan pendidikan sekaligus membawa perubahan baharu dalam dunia pendidikan. Perubahan paling ketara yang ditonjolkan ialah proses pembelajaran yang berpusatkan murid. Menerusi konsep ini, murid dibimbing untuk berkomunikasi, berkolaboratif, berpemikiran kritis, berkreativiti, mempraktikkan nilai-nilai murni dan etika. Elemen-elemen ini mampu memberikan kesan positif kepada murid-murid. Menerusi PAK 21, peranan guru juga mengalami perubahan.
Jika dahulu, guru ialah pengajar serba tahu dengan memberikan penerangan dan penjelasan, kini guru hanya sebagai pemudah cara. Guru membimbing murid untuk mendapatkan maklumat tentang topik yang diajar. Kemudian, mereka akan berbincang dengan murid tentang maklumat tersebut. PAK 21 juga menyaksikan perubahan dari segi teknik pengajaran guru. Jika dahulu guru mengajar murid menggunakan kaedah cakap dan kapur, kini pengajaran berbantukan internet sebagai gerbang ilmu untuk meningkatkan pengetahuan murid. Kaedah pendidikan tidak lagi berorientasikan peperiksaan semata-mata, sebaliknya memupuk nilai kepentingan ilmu, kerjasama dan ketekunan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan input positif PAK 21 ini, semua pihak haruslah memberikan sokongan padu bagi memastikan elemen-elemen yang diterapkan dalam konsep pendidikan baharu ini diamalkan oleh setiap pendidik dan murid. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, baik. Jadi, jom kita bincang jawapan. Soalan pertama. Mengapakah Malaysia perlu membawa satu perubahan dalam bidang pendidikan? Untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan di negara ini. Betul. Wah. Amboi, semua jawapan nampak? Okey, kejap. Okey, baik. Yang nombor 2, nyatakan kementerian yang bertanggungjawab memperkenalkan konsep PAK 21. Ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Okey, berkolaboratif. Okey, nombor 3, nyatakan elemen yang terdapat dalam PAK 21. Okey, selain berkolaboratif, jawapan lain juga diterima sebab ada banyak elemen yang dia beritahu. Ya, berkreativiti boleh juga. Etika, beretika. Ya, kritis pun ada cakap tadi kan? Kalau pendidikan tu pembelajaran salah ke? Dia sebenarnya pengalaman cikgu menyemak ujian mendengar ni, dia kena sama dengan skema. Ataupun dia kena sama dengan apa yang diujarkan oleh audio tadi. Kita tak boleh olah. Tak boleh kita gunakan perkataan lain. Okey, baik. Soalan yang keempat. Apakah perubahan yang paling ketara yang ditonjolkan dalam PAK 21? Kalau tertinggal imbuhan, dia ikut budi bicara pemeriksa. Kan? Kalau pemeriksa tu dia ikut skema betul-betul, maknanya salah lah. Kalau imbuhan tu mengubah maksud, jawapan kamu salah. Kalau imbuhan tersebut tak ubah maksud, betul. Okey. Proses pembelajaran berpusatkan murid. Tahniah, Siti Nur apa ni? Siti Nur Nabila.
Okey, apakah maksud proses pembelajaran yang berpusatkan murid ni? Lagi satu jangan buat singkatan, salah, jangan biasakan buat singkatan. Okey, maksud pembelajaran berpusatkan murid ni, maknanya murid yang mengambil bahagian sepenuhnya dalam proses PDPC dalam kelas. Contohnya macam cikgu bagi tugasan, murid bincang dalam kumpulan, setelah selesai, mereka pun membentangkan di hadapan murid-murid yang lain. So, peranan guru kat sini hanya sebagai pemudah cara saja. Dia hanya memantau pembelajaran murid-murid. Itu maknanya proses pembelajaran berpusatkan murid. Maknanya bukan cikgu yang bagi semua. Kan? Maknanya bukan cikgu lah yang menyampaikan pembelajaran. Murid kena cari sendiri. Okey, nombor 5. Bagaimanakah guru memainkan peranan menerusi PAQ1? Ya, Afiq Fahmi. Akil Fahmi. Sebagai pemudah cara. Berperanan sebagai pemudah cara. Pemudah cara ni apa maksud dia? Siapa tahu? Apakah maksud pemudah cara? Tak tahu. Ya, bagus Akilah Hanis. Membimbing murid. Maknanya murid tu perlukan bimbingan daripada guru. That's why guru ni, peranan guru dalam PAQ1 ni dia memantau kerja murid, memantau aktiviti dalam kelas. Itulah maksud pemudah cara. Kalau ada apa-apa benda yang kita tak faham, tanya guru. Okey, nombor 6. Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang PAQ1 kecuali ya, dia tidak berorientasikan peperiksaan. Okey. Maknanya PAQ1 ni dia proses pembelajaran yang menyeronokkan. Dia bukan berpusatkan peperiksaan. Okey, jelas Okey, sebelum kita pergi ke rakaman seterusnya, ada apa-apa soalan? Tak ada Okey, tak ada. So, kita sambung. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan cerpen berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kelas Sains. Mengapakah kamu tidak membawa belalang seperti yang saya pesan pada kelas sebelum ini? Soal Cikgu Aziz kepada pelajarnya. Bukankah saya sudah memberitahunya pada minggu lepas supaya membawa 2 ekor belalang sebab kita hendak belajar tentang anatomi serangga? Soal Cikgu Aziz lagi.
Nada suaranya berbaur marah dan kecewa. Penting bagi kamu membawa belalang untuk kelas sains ini supaya kamu dapat membezakan antara bahagian toraks, abdomen serta ekor. Luahan Cikgu Aziz terus bersiponggang ke seluruh makmal sains Sekolah Menengah Kebangsaan Ilham Bistari. Kamu kena ingat bahawa subjek sains tidak hanya memadai dengan teori sahaja. Kamu kena lihat benda sebenar. Jika perlu melakukan uji kaji, kamu perlu melakukannya secara teliti dan catat setiap perubahan. Macam cikgu beritahu sebelum ini, data sains bersifat saintifik. Sebab itu, kita perlu mempunyai data yang betul. Ujar Cikgu Aziz lagi. Kita tidak boleh menangguhkan kelas ini lagi. Saya beri masa kepada kamu selama 10 minit untuk mencari apa-apa serangga yang sesuai untuk topik hari ini. Apabila cukup saja masa 10 minit, semua pelajar mesti berada semula di makmal ini dengan serangga masing-masing. Sebaik sahaja arahan diberikan, semua pelajar bertempiaran keluar dari makmal dengan membawa satu misi, iaitu mencari apa-apa sahaja serangga sama ada hidup atau mati. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, audio ni jelas Kalau tak jelas beritahu Petikan cerpen akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kelas Sains. Mengapakah kamu tidak membawa belalang seperti yang saya pesan pada kelas sebelum ini? Soal Cikgu Aziz kepada pelajarnya. Bukankah saya sudah memberitahunya pada minggu lepas supaya membawa 2 ekor belalang sebab kita hendak belajar tentang anatomi serangga? Soal Cikgu Aziz lagi. Nada suaranya berbaur marah dan kecewa. Penting bagi kamu membawa belalang untuk kelas sains ini supaya kamu dapat membezakan antara bahagian toraks, abdomen serta ekor. Luahan Cikgu Aziz terus bersiponggang ke seluruh makmal sains Sekolah Menengah Kebangsaan Ilham Bistari. Kamu kena ingat bahawa subjek sains tidak hanya memadai dengan teori sahaja. Kamu kena lihat benda sebenar. Jika perlu melakukan uji kaji, kamu perlu melakukannya secara teliti dan catat setiap perubahan. Macam cikgu beritahu sebelum ini, data sains bersifat saintifik. Sebab itu, kita perlu mempunyai data yang betul. Ujar Cikgu Aziz lagi. Kita tidak boleh menangguhkan kelas ini lagi. Saya beri masa kepada kamu selama 10 minit untuk mencari apa-apa serangga yang sesuai untuk topik hari ini. Apabila cukup saja masa 10 minit, semua pelajar mesti berada semula di makmal ini dengan serangga masing-masing. Sebaik sahaja arahan diberikan,
Semua pelajar bertempiaran keluar dari makmal dengan membawa satu misi, iaitu mencari apa-apa sahaja serangga sama ada hidup atau mati. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey. Sekarang kita semak sama-sama. Mengapakah Cikgu Aziz memarahi pelajar-pelajar tingkatan 1C? Ya, kerana pelajar-pelajar tidak membawa belalang. Okey, nyatakan perasaan Cikgu Aziz terhadap para pelajarnya. Ya, kecewa. Mengapakah Cikgu Aziz berharap para pelajarnya membawa belalang untuk kelas sains beliau? Ya, untuk belajar anatomi serangga. Anatomi ni maknanya struktur badan lah. Okey, bagus. Kepala soalan tak payah tulis. Terus tulis jawapan saja. Sebab dalam skema pun memang tak ada pun kepala soalan. Terus jawapan. That's why markah dia sikit je. Okey eh. Okey, apakah nilai murni yang dimiliki oleh Cikgu Aziz? Tegas. Ya, tegas. Yang ni dia subjektif. Tegas boleh, berdedikasi boleh. Baik hati kurang sesuai. Tak nampak sangat dia ada menonjolkan sikap baik hati tu. Okey, berikut merupakan perwatakan Cikgu Aziz kecuali dia. Dia tegas, dia tekun. Dia garang. Betul ke D? Garang betul jawapan garang. Dia masuk orang yang garang. Sebab dia marah. Sebab nampak dia memarahi, dia marah. Ya, B. B tak ada tekun. Dia tak tekun. Tekun tu macam dia berusaha, dia membuat satu pekerjaan dengan teliti. Itu tekun. Tegas ada, dia marah budak-budak sebab tak buat belalang. Garang pun sama. Dedikasi tu maknanya dia berusaha keras. Dia berusaha keras. Macam nak buat satu benda, dia buat effort yang banyak lah untuk realisasikan satu benda. Dedikasi tu macam berusaha bersungguh-sungguh. Macam dia bagi komitmen yang penuh terhadap satu tugas. Macam kita punya Perdana Menteri kita sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang sungguh berdedikasi. Sebab dia buat macam-macam usaha sehingga dia berjaya jadi Perdana Menteri. Macam-macam benda yang dia korbankan. Akhirnya pada usia 75 tahun, dia berjaya juga jadi Perdana Menteri. Bayangkan, lama dia tunggu. Okay, itulah contoh dedikasi. Bukan nak cerita politik pula, saja je. Jangan tanya cikgu ni apa. Okay. Sekarang kita lihat petikan yang ketiga. Nak tanya. Rahsia. Hidup Abah. Kenapa sokong Muhammad Yassin? Sabrina.
Sudah. Okay, tak nak sama politik sebab kita ni dalam rakam nanti viral pula. Okay. So sambung petikan yang ketiga. Kita nak sokong satu parti tu, kita kena banyakkan membaca. Jangan sekadar dengar cakap-cakap orang, itu betul, ni salah. Tak. Kita kena buat kajian sikit. Sebab sekarang ni kita dah banyak sangat parti. Kan? Banyak sangat parti politik, tak tahu nak sokong yang mana. So, kita sendiri kena buat research, kena buat kajian. Parti politik sekarang ni, cari parti politik yang sesuai dengan kehendak semasa. Kan? Bukan yang mementingkan sejarah semata-mata. Okey. Lagi satu, kita jangan taksub sangat dengan parti politik. Kita kena tengok dia punya pemimpin. Boleh tak dia pimpin kita? Boleh tak dia berkhidmat untuk kita? Cari pemimpin yang baik. Bukan sekadar dia parti dia bagus macam tu. Tak Okey. Orang kampung memang macam ni. Cikgu malas nak belah panjang lah. Orang kampung ni dia kata dia macam nak menghargai jasa. Dia banyak macam tu lah. Kan? Okey. Dah abaikan. So sambung Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Macam mana nak concentrate baca buku? Rehan. Nak baca buku tu janganlah baca buku sambil dengan lagu. Memang tak concentrate. Baca buku ni kena dengan masa dia. Jangan baca waktu senja. Tak elok. Baca di awal pagi. Tempat kena tempat yang sunyi. Jangan baca buku depan TV sambil main phone, jangan. Dengar petikan berita berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Sama-sama. Kesan COVID-19 kepada industri aquakultur. Satu dunia dikejutkan dengan penularan virus COVID-19 yang bermula di Wuhan, China pada Disember 2019. Virus yang telah merebak hampir ke seluruh dunia ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO pada 11 Mac 2020. Malaysia juga tidak terkecuali daripada mengalami peningkatan jangkitan dan kadar kematian sehingga menyebabkan kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Penularan wabak ini memberikan impak kepada industri aquakultur bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara lain terutamanya negara yang dikenakan tindakan kawalan pergerakan dan perintah Kelas, betul ke tak nampak soalan? Nampak. Nampak. Okey. Nampak. kurung. Di Malaysia, PKP memberikan kesan kepada pengusaha aquakultur kerana permintaan daripada pemborong dan peniaga semakin berkurangan. Pemborong tidak lagi mengambil ikan atau udang pada skala yang besar. Ketidakstabilan ini menjadikan pengusaha aquakultur tersepit dari segi ekonomi.
Pengusaha akuakultur mungkin perlu berganding bahu memikirkan jalan penyelesaian untuk mengelakkan ketidakstabilan perniagaan mereka. Sebagai contoh, mereka boleh menjual hasil ternakan secara dalam talian, penghantaran secara terus ke rumah atau menjual secara sejuk beku. Cara ini mungkin dapat membantu mengurangkan beban mereka. Terdapat juga pengusaha yang mengambil inisiatif dengan meminta pihak pembekal memanjangkan atau melewatkan tempoh pembayaran bekalan makanan ternakan dan alatan pengurusan kolam. Sumber astroawani.com. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan berita akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kesan COVID-19 kepada industri akuakultur. Satu dunia dikejutkan dengan penularan virus COVID-19 yang bermula di Wuhan, China pada Disember 2019. Virus yang telah merebak hampir ke seluruh dunia ini telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO pada 11 Mac 2020. Malaysia juga tidak terkecuali daripada mengalami peningkatan jangkitan dan kadar kematian sehingga menyebabkan kerajaan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP bagi membendung penularan wabak COVID-19. Penularan wabak ini memberikan impak kepada industri akuakultur bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara lain terutamanya negara yang dikenakan tindakan kawalan pergerakan dan perintah berkurung. Di Malaysia, PKP memberikan kesan kepada pengusaha akuakultur kerana permintaan daripada pemborong dan peniaga semakin berkurangan. Pemborong tidak lagi mengambil ikan atau udang pada skala yang besar. Ketidakstabilan ini menjadikan pengusaha akuakultur tersepit dari segi ekonomi. Pengusaha akuakultur mungkin perlu berganding bahu memikirkan jalan penyelesaian untuk mengelakkan ketidakstabilan perniagaan mereka. Sebagai contoh, mereka boleh menjual hasil ternakan secara dalam talian, penghantaran secara terus ke rumah atau menjual secara sejuk beku. Cara ini mungkin dapat membantu mengurangkan beban mereka. Terdapat juga pengusaha yang mengambil inisiatif dengan meminta pihak pembekal memanjangkan atau melewatkan tempoh pembayaran bekalan makanan ternakan dan alatan pengurusan kolam. Sumber astroawani.com. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan.
Okey. Oi, Jam. Bagi jawapan penuh, jangan bagi jawapan penuh. Kantoi nanti. Okey. Yang tekan nama tempat bermulanya virus COVID-19 ini. Okey, nanti kalau ada ujian bertutur secara individu maupun berkumpulan, cara bacaan dia bukan virus ya. Virus tu um, sebutan bahasa Inggeris. Yang betul ialah virus. Lepas tu COVID-19 bukan COVID-19. Ingatlah. Lebih-lebih lagi ujian bertutur secara individu kan. Kita akan dapat satu teks, so kita kena baca. Baca kuat-kuat. So baca tu pastikan kita sebut sebutan yang betul lah. Kan jangan kita sebut tu ejaan tu macam bahasa Inggeris kan, salah. Virus bukan virus. Okey, yang satu ni kalau kamu tak dengar petikan pun kamu tahu kat mana kan. Wuhan, China. Wah, saya ada logo lagi. Cikgu pun pelik. Betul ke virus ni memang berasal daripada apa ni? Disebabkan orang Wuhan ni makan benda-benda yang eksotik kan, macam kelawar, ular, tikus. Betul ke? Percaya tak benda ni? Padahal mereka dah makan benda tu dah lama dah. Kenapa baru sekarang ada? Wah. Dia dah lama kan? Jadi setuju tak virus ni dicipta? Kan, dicipta kan? Tapi tak tahu siapa yang cipta. Dia cipta virus, lepas tu pada masa sama dia buat pula vaksin. Lepas tu jual. Lepas tu ramai yang dah meninggal dunia kan. Dah macam cerita apa ni? Avengers. Kan? Thanos petik jari, sebahagian populasi manusia mati. Sebab apa dia buat macam tu? Nak menyeimbangkan dunia ni. Ni Cina petik jari. World War Z kan, cerita zombie. World War Z ni tak ada lagi part 2 Saya tengok. Last kali World War Z dia punya ending dia ni kan. Manusia dia cipta vaksin tu. Dia kan cucuk kat zombie, dia cucuk dekat manusia. Supaya bila zombie tu nampak, dia macam tak akan nampak manusia ni, tak akan serang. Tu ending World War Z. Maknanya dia bagi vaksin dekat manusia ni supaya manusia tu tak dimakan, tak diganggu oleh zombie. Ya. Masuk dalam badan manusia. Betul. Okey, maknanya vaksin COVID-19 ni dia macam betul ada macam dia masukkan virus juga. Makna bila virus datang, so dia dah boleh cam. So dia boleh musnahkan. Okey. Okey, nombor 2. Ini pun senang, tak dengar pun tahu jawapan dia apa. A 11 Mac. 11 Mac 2020. Betul. Maknanya WHO ni dia isytiharkan virus COVID-19 sebagai pandemik ni 11 Mac 2020. Waktu tu barulah satu dunia, apa panggil tu? Bukan shutdown. Apa istilah tu? Shutdown tu komputer. PKP.
Bukan PKP, ada nama lain. Selain PKP. Lockdown. Ya. Yeah. Shutdown pula. Lockdown. Lupa dah lama. Satu dunia lockdown. Tak boleh keluar rumah kan. Shutdown lagu Blackpink. Tapi sebenarnya lockdown lah best kan. Duduk rumah, tak payah sekolah kan. Lepas tu yang kerja-kerja pula best lah. Duduk rumah, gaji jalan. Tu yang seronok. Seronok belajar online ke seronok belajar kat sekolah? Oh, sekolah best lagi. Ada kata duduk rumah best lagi. Kita pulang lah. Okay. Sebab apa yang cikgu analisis, result SPM tahun lepas kan, student 2021, SPM 2021 maknanya mencatatkan pencapaian tinggi berbanding tahun sebelum dia. Maknanya ini menunjukkan PDPR kat rumah tu berkesan. Tengok. Best kan? Maknanya walaupun kita belajar online tapi still boleh dapat pencapaian terbaik dalam SPM secara keseluruhan. Okay. Alright. Sekarang tak ada lockdown dah, tak ada dah. Kes tinggi macam mana pun sama je. Okay. Kita lihat nombor 3. Peribahasa. Apa peribahasa yang dapat dalam petikan? Ya, berganding bahu. Berganding bahu ni adalah simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni dia frasa lah. Dia ada dua perkataan saja. Berganding bahu tu namanya kata majmuk. Sebab ada dua perkataan. Berganding bahu tu maknanya bekerja sama. Bagus, Sabrina. Selain menjual hasil ternakan secara dalam talian, apakah cara lain yang boleh dilakukan oleh pengusaha aquakultur untuk mengurangkan beban mereka? Apa jawapan dia? Menjual hasil ternakan secara dalam talian. Penghantaran secara terus ke rumah. Ya, menjual secara sejuk beku. Menjual secara sejuk beku. Sejuk beku tu frozen food. Kan? Aquaculture ni yang melibatkan bahan mentah lah macam ikan kan. So macam mana kita nak pastikan kita punya bahan mentah ni terjual musim-musim PKP ni. So kita jual secara frozen lah. Sejuk beku kan. Bila kita buat secara sejuk beku, barulah boleh terjual. Sebab apa? Sebab sekarang bila PKP, kita tak boleh keluar ke mana-mana. Nak beli barang, kita beli online ataupun secara atas talian. Oh, ya ke? Yogurt frozen. Tinggalkan nombor telefon, cikgu kontak. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, Muhammad. Muhammad apa ni? Okey, betul lah menjual penghantaran secara terus ke rumah ataupun menjual secara sejuk beku, betul. Okey. Okey, baik, kita tengok petikan yang keempat. Ini Twitter ke Zoom chat ni? Okey. Kita ada lagi setengah jam lagi ni. Pejam celik dah sejam lah.
Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Sawit. Betul ni memang senang punya. Okay, tak apa. Nanti sebelum peperiksaan yang sebenar tahun depan, kita cikgu akan buat lagi ujian ni. Markah banyak lah. Markah ujian menengah saja dah 30. Kita juga akan buat lagi ujian bertutur secara individu dan kumpulan. Kita akan buat. Dengar petikan penerangan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Melancong ke Teluk Intan. Selamat datang ke Teluk Intan dan selamat menyusuri Sungai Perak dengan perkhidmatan perahu kami. Saya, Samsudin bin Abu, merupakan pemandu pelancong anda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Teluk Intan mempunyai produk pelancongan yang unik selain Menara Condong. Antaranya, Teluk Intan terkenal sebagai pusat udang galah negara. Banyak yang boleh tuan-tuan dan puan-puan terokai di sini kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan memperkenalkan sejarah Teluk Intan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bandar Teluk Intan dilingkungi oleh aliran Sungai Perak dan Sungai Bidur. Bandar ini merupakan bandar yang terbesar di selatan Perak berbanding dengan Kampar, Tapah, Hutan Melintang dan Bagan Datoh. Asalnya nama lama bagi Teluk Intan ialah Teluk Mak Intan bagi mengenang sejarah awal penerokaan Teluk Intan oleh seorang janda cantik kaum Mandailing yang bernama Mak Intan. Di tebing Sungai Perak terdapat sebuah pelabuhan penting yang menjadi tempat persinggahan kapal wap. Di sekitar pelabuhan ini terdapat bangunan-bangunan kolonial yang menempatkan gudang dan pejabat. Kemasyhuran pelabuhan ini sampai ke Indonesia sehingga ramai pedagang dari sana datang ke sini. Destinasi menarik yang akan kita saksikan sebentar lagi ialah Pulau Bangau. Di pulau ini, terdapat banyak spesies bangau seperti bangau besar, bangau batu dan bangau bakau. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan akan disajikan dengan panorama indah burung berterbangan yang disusuli dengan kicauan unggas ketika matahari terbenam. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan penerangan akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dekat sini ramai ke yang sekolah sekali Macam rapat je korang ni. Ada. Alah, tulis elok mana ada. Rehan nak tahu.
Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Seolah-olah macam kenal tu. Melancong Okey, ke dengar. Teluk Intan. Selamat datang ke Teluk Intan dan selamat menyusuri Sungai Perak dengan perkhidmatan perahu kami. Saya, Samsudin bin Abu, merupakan pemandu pelancong anda pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Teluk Intan mempunyai produk pelancongan yang unik selain Menara Condong. Antaranya, Teluk Intan terkenal sebagai pusat udang galah negara. Banyak yang boleh tuan-tuan dan puan-puan terokai di sini kerana tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan memperkenalkan sejarah Teluk Intan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bandar Teluk Intan dilingkungi oleh aliran Sungai Perak dan Sungai Bidur. Bandar ini merupakan bandar yang terbesar di selatan Perak berbanding dengan Kampar, Tapah, Hutan Melintang dan Bagan Datoh. Asalnya nama lama bagi Teluk Intan ialah Teluk Mak Intan bagi mengenang sejarah awal penerokaan Teluk Intan oleh seorang janda cantik kaum Mandailing yang bernama Mak Intan. Di tebing Sungai Perak terdapat sebuah pelabuhan penting yang menjadi tempat persinggahan kapal wap. Di sekitar pelabuhan ini terdapat bangunan-bangunan kolonial yang menempatkan gudang dan pejabat. Kemasyhuran pelabuhan ini sampai ke Indonesia sehingga ramai pedagang dari sana datang ke sini. Destinasi menarik yang akan kita saksikan sebentar lagi ialah Pulau Bangau. Di pulau ini, terdapat banyak spesies bangau seperti bangau besar, bangau batu dan bangau bakau. Selain itu, tuan-tuan dan puan-puan akan disajikan dengan panorama indah burung berterbangan yang disusuli dengan kicauan unggas ketika matahari terbenam. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Alright. Mak Intan lawa. Aduh. Jam. Okey, Teluk Intan dikenal sebagai apa dia? Okay, ini tak ada kaitan dengan Mak Intan. Ya, pusat udang galah negara. Kalau yang tak dengar tu dia akan jawab C. Pelabuhan Teluk Intan. Tak? Okey, nyatakan peribahasa yang terdapat dalam petikan. Tak kenal maka tak cinta. Apakah maksud tak kenal maka tak cinta ni? Apa maksud dia tak kenal maka tak cinta? You never know if you never try. Okey, bahasa Melayu, bahasa Melayu. Cepat. Apakah maksud? Awak takkan tahu kalau awak tak cuba. Kenal dulu baru tahu. Maksud dia apabila tahu baru kita akan suka. Itu maknanya. Okey, spesies bangau yang terdapat di Pulau Bangau. Bangau bakar. Bangau bakau. Mana ada bangau bakar? Bangau bakar tu untuk BBQ. Bangau bakau BBQ, barbecue
Bangau batu pun ada juga. Okey. Nombor 4 dan 5. Berikut merupakan keunikan Pulau Bangau kecuali di Pusat Udang Galah Negara. Tak cerita apa pasal udang galah. Okey, nombor 5. Nama asal Teluk Intan. Mak Intan ambil. Teluk Mak Intan. Okey. Okey, bagus bagus. Okey okey. Ya ya okey, faham faham. Okey. Kita lagi lebih kurang 17 minit. Kita akan teruskan dengan ujian mendengar. Okey, kejap. Ada satu lagi audio untuk last kali. Menu istimewa masyarakat. Okey, last. Alif Huzmi orang Penang ke? Okey, nampak apa yang cikgu share ni? Okey, baik. Last kali. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Okey, chill. Nak habis dah. Ini yang mula-mula yang cikgu typo tadi.
Dengar petikan rencana berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Kini, produk makanan tersebut menjadi tarikan kepada masyarakat dari serata dunia kerana seni penghasilannya yang unik. Setiap pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang pasti akan membeli kek lapis Sarawak sebagai buah tangan. Kek ini juga bersifat versatil kerana boleh dihidangkan untuk pelbagai jenis perayaan dan majlis tertentu seperti hantaran pertunangan. Menurut sejarah, kek lapis berasal dari negara jiran iaitu Indonesia sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis apabila warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Rakyat Sarawak menambah bahan baharu, perisa dan pewarna sehingga wujudnya kuih yang dikenali dengan nama kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak boleh didapati dalam dua bentuk iaitu biasa atau gegulung. Sejajar dengan populariti kek lapis Sarawak, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah mengiktiraf juadah ini sebagai produk rasmi Sarawak. Penghasilan kek lapis Sarawak amat teliti, rumit dan memakan masa kerana diproses secara manual. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara. Antaranya, pihak tertentu boleh mengadakan promosi melalui pameran perdagangan di luar negara. Sambutan masyarakat luar negara terhadap kek ini amat luar biasa. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Kita pernah buat ke Nabil? Ya, boleh buat untuk hantaran. Yang lain respon. Kita pernah buat tak yang ni? Tak pernah. Tak pernah? Tak. 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 pernah. Okey, baik-baik. Pernah, cikgu. Apa pernah, cikgu? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Petikan rencana akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Hantaran. Boy. Nak kahwin, kena ada paling kurang 40,000 Tak ada 40,000 tak boleh kahwin. Tanya orang pengalaman. Pusuk 40,000. Dengar maklumat berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Kek lapis. Kek lapis Sarawak ialah menu istimewa masyarakat negeri Sarawak. Kek ini sering dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Kini, produk makanan tersebut menjadi tarikan kepada masyarakat dari serata dunia kerana seni penghasilannya yang unik. Setiap pelancong yang berkunjung ke Bumi Kenyalang pasti akan membeli kek lapis Sarawak sebagai buah tangan. Kek ini juga bersifat versatil kerana boleh dihidangkan untuk pelbagai jenis perayaan dan majlis tertentu seperti hantaran pertunangan. Menurut sejarah, kek lapis berasal dari negara jiran iaitu Indonesia sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Rakyat Sarawak
mula mengenali kek lapis apabila warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih Betawi. Rakyat Sarawak menambah bahan baharu, perisa dan pewarna sehingga wujudnya kuih yang dikenali dengan nama kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak boleh didapati dalam dua bentuk, iaitu biasa atau gegulung. Sejajar dengan populariti kek lapis Sarawak, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah mengiktiraf juadah ini sebagai produk rasmi Sarawak. Penghasilan kek lapis Sarawak amat teliti, rumit dan memakan masa kerana diproses secara manual. Pelbagai usaha dilakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara. Antaranya, pihak tertentu boleh mengadakan promosi melalui pameran perdagangan di luar negara. Sambutan masyarakat luar negara terhadap kek ini amat luar biasa. Anda diberikan masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, baik. Jom semak jawapan. Bersnorkel, selam skuba, mengelilingi pulau dan sebagainya. Sudah. Terima kasih. Joker pula. Okey, bagaimanakah rakyat Sarawak mula mengenali kek lapis? Snorkel tu abaikan. Sudah. Ya, warga Betawi datang ke Sarawak. Okey, kejap. Saya nak copy paste jawapan ni. Semasa warga Betawi datang ke Sarawak. Semasa warga Betawi datang ke Sarawak dan mengajar mereka cara membuat kuih. Cara membuat kuih Betawi. Kek lapis Sarawak terdapat dalam dua bentuk iaitu gegulung. Bagus. Ya, orang Sarawak tahulah. Waktu bila kek Sarawak sering dihidangkan? Waktu bila? Musim perayaan. Bagus. Musim perayaan dan majlis-majlis yang tertentu. Bagus, Sabrina. Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mengembangkan potensi kek lapis Sarawak di luar negara? Mengadakan promosi. Betul, Rehan. Mengadakan promosi. Ada yang jawab di kawasan. Mengadakan promosi, betul mengadakan promosi melalui pameran perdagangan di luar. Melalui pameran perdagangan. Okey, nombor 5 ialah A. Ya, betul, nombor 5 A. Kecuali berasal dari Malaysia. Salah. Kek Sarawak, kek lapis Sarawak bukan berasal dari Malaysia. Okey. Setakat ni ada apa nak tanya tak sebelum kita habiskan kelas? So, untuk ujian mendengar ni tak ada masalah. Cuma kamu kena selalu buat latihan je. Boleh. Okey, post kat cikgu 018-220-6364. Okey PM cikgu nombor tu, cikgu bagi alamat. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid untuk hari ini. Okey, so kita jumpa next week. Okey?
So sekadar apa, terima kasih. So semua boleh left ni Zoom. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.